Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Taala telah memberikan kita peluang untuk meneruskan kehidupan kita pada hari ini. Allah Taala masih lagi memberikan kita nikmat keimanan dan memberikan kita peluang untuk kita menyambut sekali lagi Aidil Adha semalam walaupun dalam keadaan yang terbatas PKP. Jadi alhamdulillah walaupun Aidil Adha yang kita sambut tu berada dalam keadaan yang kita tak mampu untuk bersolat, tidak dibenarkan solat raya, tetapi kita dapat lagi masih lagi dapat menghidupkanlah syiar Aidil Adha itu dengan melaksanakan korban, dengan mendengar khutbah secara live dan menghayati Aidil Adha itu sendirilah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi kuliah sejarah Khilafah Turki Osmaniyah yang kita dah mula pada minggu lepas. Pertama sekali saya mohon maaf kerana kalau ikutkan semalam nak sambung buat, tapi apa ni disebabkan mood raya semalam. Rasanya macam kalau mungkin kurang sikitlah dapat sambutan semalam. Jadi untuk hari ini kita dah terima kasih kepada saudara Ibrahim Syarkawi sebab sebarkan poster pada awal pagi tadi. Jadi insya-Allah malam ni kita dah pun ada 9 orang lah, 10 orang peserta, alhamdulillah. Dan saya pun ada juga record ni, so nanti kalau tuan-tuan yang lain yang tidak berkesempatan boleh tengoklah recording yang akan saya bagi nantilah. Okey, baik. Kita sambung semula kepada sirah Khilafah Turki Osmaniyah. Minggu lepas kita belajar tentang sejarah Khilafah Turki Osmaniyah. Yang siri pertama yang menceritakan tentang bagaimana Khilafah Turki Osmaniyah ini bangkit daripada satu kampung, satu kabilah lah. Satu kampung ataupun satu kabilah yang mempunyai semangat dan keimanan untuk melaksanakan jihad fisabilillah yang dimulakan oleh ayah kepada Sultan Osman, iaitu Ertugrul. So siapa yang pernah tengok ataupun pernah dengar tentang drama Turki tentang Ertugrul dan Osman yang sekarang ni masih lagi ongoing, bolehlah tengok. Tapi satu episod tu 2 jam lah kalau tuan-tuan berkelapangan nak tengok lah. Okey, jadi pada hari ini kita nak menceritakan apakah sambungan kepada perjuangan Islam yang disambung, yang diwarisi oleh anak kepada Sultan Osman. Okey. Minggu lepas kita belajar tentang Sultan Osman yang memulakan usaha untuk establish kerajaan tersebut. Maksudnya beliau bekerjasama dengan Sultan Alauddin yang menjadi Sultan Saljuk Rom pada waktu tu. Maksudnya kerajaan Sultan Osman ini dia mendapat kemerdekaan ataupun mendapat wilayah autonomi lah, maksudnya mendapat kemerdekaan daripada pentadbiran, boleh mentadbir negara sendiri, mendapat kemerdekaan daripada Sultan Saljuk Rom. Maka daripada situ Sultan Osman dia memulakan usaha untuk untuk berjihad. Jadi apabila Sultan Osman yang pertama ini dia wafat, dia meninggal dunia pada 1327, usaha beliau telah diteruskan oleh anak dia, nama dia Orhan, Sultan Orhan. Sultan Orhan ini ada beberapa usaha yang signifikan yang menjadikan pentadbiran Sultan Orhan ni dia membawa ancaman ataupun dia menggegarkan dunia barat pada waktu tersebut. Okey. Bayangkan macam menggegar waktu tu, kuasa dunia waktu tu adalah
kuasa dunia di kawasan tanah Turki sekarang ni adalah kuasa Byzantine. Jadi Byzantine ni dia menguasai laluan nak pergi ke Eropah. Pada waktu tu Eropah ni dia tidak ada mana-mana lagi para sahabat Rasulullah ataupun mujahidin-mujahidin yang berjaya masuk ke Eropah melalui Turki. Jadi Sultan Orhan ni dia memulakan usahanya lah. Okey. Sultan Orhan ni dia mendapat kuasa pemerintahan ni pada tahun 1327. Pada tahun 1327 ni ketika ini masih lagi berada dalam kelemahan kerajaan Islam waktu tu. Waktu tu kalau seperti mana yang saya sebut pada minggu lepas, ketika itu kota Baghdad iaitu pusat kerajaan Abbasiyah telah pun diserang oleh Mongol. Jadi dan kerajaan Saljuk pada waktu itu sudah pun berpecah kepada tiga pecahan. Satu kerajaan Khawarizmi, satu lagi kerajaan Saljuk Rom, dan satu lagi kerajaan apa nama dia tak ingat. Kerajaan Saljuk berpecah dan kerajaan Abbasiyah telah diserang oleh Mongol dan telah hancurlah, telah dibunuhlah umat Islam, Holocaust lah pada waktu tu. Jadi pada waktu tu tidak ada mana-mana kerajaan Islam yang menjadi superpower ataupun yang boleh membantu kerajaan Abbasiyah bangkit semula. Jadi ketika ini kerajaan Islam dia berusaha untuk menguatkan tapak-tapak mereka sendiri, kerana tidak ada mana-mana kerajaan yang paling kuat antara mereka. Jadi kerajaan Islam senang cerita dia berusaha untuk mengukuhkan semula dan menyelesaikan isu-isu dalaman kerajaan masing-masing. Dan pada waktu tu kerajaan yang ada waktu ni adalah kerajaan Seljuk Rom, dia pecah kepada tiga. Kerajaan Abbasiyah yang dah diserang oleh Mongol, kerajaan Mamalik di Mesir waktu tu, tetapi dia adalah kerajaan yang yang tidak sehaluan dengan kerajaan Abbasiyah pada waktu tu. Dalam masa yang sama juga ada kerajaan Islam Umayyah di Andalusia iaitu di Spanyol, tetapi ketika itu kerajaan Andalusia tu sangat jauh daripada Turki sebab dia berada di Spanyol. Kerajaan Melayu dan kerajaan Aceh ke pada waktu tu dia masih lagi belum establish sebagai satu kuasa besar lah. Jadi waktu tu kerajaan Islam ada banyak tetapi tidak kuat. Jadi Sultan Orhan ni dia senang cerita dia adalah sultan yang baru saja nak memulakan pengukuhan kuasa. Jadi pengukuhan kuasa apa yang dibuat sepanjang pengukuhan kuasa ni, pertama sekali adalah dia telah memulakan pelan jihad membuka Konstantinopel. Maksudnya dia apabila dia nak membuka Konstantinopel, apa yang dia buat untuk pelan membuka Konstantinopel, dia tidak semudah untuk mengumpulkan kesemua tentera-tentera yang dia ada, menaiki kuda dan kapal terus pergi ke Istanbul ataupun terus pergi ke Konstantinopel untuk terus pergi ke tembok Konstantinopel itu membawa meriam, pedang dan senjata. Tidak. Tetapi Sultan Orhan dia tidak semudah itu. Even kalau kita belajar perang-perang ketika zaman Rasulullah dan para sahabat, walaupun kita nampak perang tersebut adalah perang yang simple as bawa kuda, bawa senjata, tetapi sebenarnya dia memerlukan kepada satu usaha yang sepanjang zaman Islam, sepanjang zaman Rasulullah sepanjang Rasulullah berperang, ada satu strategi yang Rasulullah buat, sahabat buat, dan sehingga zaman kerajaan Islam mereka buat, iaitu strategi mengepung. Even perang-perang zaman Rasulullah dan para sahabat pun mereka bukanlah sesimpel membawa kuda dan membawa senjata, tetapi mereka membuat pengintipan, mereka membuat pengepungan kawasan yang hendak ditakluk. Jadi bagaimana Sultan Orhan ni memulakan kuasa mengepung Konstantinopel tersebut. Lagi satu, pada waktu itu masing-masing umat Islam masih lagi beriman, masih lagi belum beriman dengan
Masih tak jelas eh? Hello, hello, test suara. Assalamualaikum. Jelas suara saya? Okey je, okey je. Apa saya jelas je. Okey, okey. Okey, baik, saya teruskan Pada waktu tu umat Islam dia beriman dengan satu hadis yang Rasulullah pernah sebut ketika perang Khandaq, waktu ketika Rasulullah menggali Rasulullah bersama para sahabat dia menggali parit, iaitu satu hadis yang disebut oleh Rasulullah riwayat Ahmad, la tuftahanna al-Qastantiniyah ala yadi rajulin falan ya'mal amiru amiruha wa lan ya'mal jaishu dhalikal jaish. Maksudnya adalah Konstantinopel akan ditakluk di tangan seorang lelaki, maka orang yang memerintah, lelaki yang memerintah itu adalah sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Sehingga sekarang 1327, maksudnya lebih kurang sudah sudah 600 tahun lebih Rasulullah menyebut hadis la tuftahanna al-Qastantiniyah. Sampai ketika ini umat Islam masih lagi belum membuka Konstantinopel, iaitu Istanbul sekarang. Jadi inilah yang menjadi motivasi Sultan Orhan pada waktu itu untuk membuka Konstantinopel. Dan even bukanlah para sahabat sebelum tu dia tidak pernah ada usaha membuka Konstantinopel. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu, usaha nak buka Konstantinopel ni telah dimulakan lebih awal lah oleh Rasulullah sendiri dalam perang Tabuk. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang perang Tabuk untuk melawan Rom, sebenarnya perang Tabuk itulah sebenarnya usaha untuk masuk ke wilayah Rom. Wilayah Rom ni maksudnya pergi ke Syam. Perang kawasan Jordan lah. So sebenarnya perang Tabuk tu sebenarnya adalah permulaan untuk pergi ke Rom. Dan untuk pergi ke dan jauh lagi lah untuk pergi ke Konstantinopel. Dan bermulalah perang selepas itu, perang Yarmouk, kalau tuan-tuan pernah dengar, yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Perang Yarmouk juga adalah perang untuk melawan Rom untuk menakluk Konstantinopel. Zaman Khulafa' Ar-Rashidin pernah juga perang untuk melawan orang-orang Rom, iaitu orang-orang Byzantine, tetapi masih lagi tidak berjaya. So itu adalah kunci motivasi untuk berperang lah. Okey, pengepungan yang dibuat oleh Sultan Orhan ni begini senang cerita, sepanjang pemerintahan Sultan Orhan ni dia telah mengepung dua tempat. Satu adalah dia mengepung barat Konstantinopel, yang kedua dia mengepung timur Konstantinopel. Okey, apa yang dibuat di sebelah barat? Apa yang dibuat di sebelah barat? Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, Konstantinopel sebenarnya adalah kawasan ini yang saya bulatkan ini. Konstantinopel adalah kawasan ini. Kawasan Izmit ini adalah kawasan pentadbiran, kawasan Bursa ini adalah kawasan pentadbiran Sultan Orhan. Okey, jadi apa yang Sultan Orhan buat adalah dia telah menakluk di kawasan barat adalah kawasan ini. Ini adalah kalau tuan-tuan nampak ada macam terjelis sikit dia punya panjang sikit dia punya kawasan tanah ni. Yang panjang ni, ini nama dia adalah Semenanjung Gallipoli. Kalau tuan-tuan pernah ingat sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Pertama tahun 1915, iaitu peperangan Gallipoli, peperangan antara Turki Osmaniyah melawan British dan France untuk mempertahankan Semenanjung Gallipoli ini. Sebab apa? Sebab Semenanjung Gallipoli ini adalah semenanjung yang penting sebagai laluan ekonomi dunia pada waktu itu. Maksudnya siapa yang menakluk Semenanjung Gallipoli ini, dia boleh menguasai laluan kapal, dia boleh menguasai laluan perdagangan, dia boleh menguasai laluan pengangkutan antara Eropah dengan Timur Tengah. Jadi dia menguasai laluan bisnes dunia. So maksudnya penting kawasan Gallipoli ini. Dan pada waktu tu Sultan Orhan dia berjaya menakluk kawasan Gallipoli ini. Kalau saya nak tunjuk lebih jelas, ini kawasan yang ini kawasan ni lah, Gallipoli Peninsula. Okey, yang ni. Ini di zoom in sikit. Ni dia nampak lebih dekat lah. Okey.
Dan sampai sekarang antara kekuatan ekonomi negara Turki sekarang ini adalah kawasan Gallipoli ini. Dan kawasan Gallipoli ini dia dipisahkan dengan tanah yang Turki ini dengan satu selat. Nama dia Selat Dardanelles. Selat Dardanelles ni juga sekarang ni juga adalah laluan kapal perdagangan dunia dan laluan ekonomi dunia lah yang menghubungkan Eropah dengan Timur Tengah. Jadi Sultan Orhan dia berjaya menakluk kawasan Gallipoli ini. So apabila dia berjaya menakluk kawasan Gallipoli ini, sekaligus dia berjaya menakluk dia berjaya membuka membuka wilayah Islam di kawasan Eropah bermula daripada menyeberangi Selat Dardanelles ini dan boleh membuka wilayah Islam di Semenanjung Gallipoli. Sebelum tu saya nak beritahu, ketika perang tahun 1915, Turki Uthmaniyah berjaya mempertahankan Semenanjung Gallipoli ini daripada jatuh ke tangan British dan tangan France lah pada waktu tu. Mungkin akan datang untuk siri-siri yang seterusnya kita akan belajar lagi macam mana Turki Uthmaniyah di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid, iaitu Sultan Osman yang terakhir, mempertahankan Gallipoli ini daripada jatuh ke tangan British dan Perancis. Itu adalah apa yang Sultan Orhan buat untuk menakluk kawasan barat. Apa yang Sultan Orhan buat untuk menakluk kawasan timur pula? Okey. Di sini saya tulis kat sini adalah Sultan Orhan dia membina institusi pendidikan pertama Uthmaniyah di Izmit. Izmit ni kawasan mana tuan-tuan? Izmit ni pula adalah kawasan yang ini. Ini adalah Izmit. Ini adalah kawasan timur Konstantinopel. Maksudnya dia berjaya menakluk Gallipoli di bahagian barat dan berjaya menakluk kawasan Izmit di sini. Dan di Izmit pula apa yang Sultan Orhan buat adalah dia membina institusi pendidikan, dia membina masjid, dia membina institusi pendidikan dan menghantar ramai ulama untuk menjadi guru di kawasan itu. Dia membina satu universiti di situlah. Dan dia juga telah membina dia telah membina kawasan pentadbiran yang kukuh kat situ, kawasan ekonomi, membangunkan kawasan tersebut sehingga menjadi kawasan kegiatan ekonomi yang kuat, membuka pasar-pasar dan sebagainya, sehingga kawasan Izmit itu menjadi pusat kekuatan Sultan Orhan yang seterusnya lah selepas Bursa. Jadi di Izmit ini apa yang dibuat adalah dia telah membina mengukuhkan pentadbiran dengan membina institusi-institusi. Jadi membina institusi-institusi, membina masjid, membina pentempatan. Dia telah membina pasar-pasar, kawasan kegiatan ekonomi di situ, sehingga tempat itu menjadi kukuh dan menjadi sebuah negara yang kuatlah di situ. Jadi kawasan Izmit itu dia sudah establish sebagai sebuah negara yang lengkap. Maksudnya kalau kita nak kata kat situlah ada hospital, kat situlah ada pentadbiran, ada pejabat kerajaan, kat situlah ada pejabat pos, kat situlah ada pasar, ada bank, ada pusat pertahanan, ketenteraan kat situ. Jadi di Izmit ni pula dia membina pelbagai institusi untuk menguatkan pengepungan Konstantinopel kat situlah. Jadi Izmit ni daripada kawasan Byzantine sehingga menjadi negara Islam. Jadi membina negara Islam, dia membina pelbagai institusi kerajaan dan pendidikan di situlah. Okey. Itu adalah apa yang Sultan Orhan buat untuk mendapatkan kawasan mengepung Konstantinopel daripada kawasan barat dan kawasan timur. Ada satu lagi perkara yang Sultan Orhan buat yang menjadi sejarah Turki Uthmaniyah sepanjang zaman Uthmaniyah ni. Apa yang dia buat adalah, di sini saya tuliskan adalah menubuhkan tentera Mujahidin Janisari. Tentera Mujahidin Janisari ni, kalau tuan-tuan perasan tentera, kalau tuan-tuan selalu tengok tentera Turki ni, dia memakai tarbus, bukan tarbus, maksudnya dia pakai satu topi segi empat yang tinggi. Lepas tu pakai senapang panjang, lepas tu pakai baju tentera yang formal,
Itu antara perkara antara inisiatif yang dibuat oleh Sultan Orhan. Kenapa saya sebut dia menumbuhkan tentera mujahidin? Adakah bermaksud Sultan Osman tak menubuhkan tentera mujahidin? Waktu zaman Sultan Osman ni dia hanya memanggil mana-mana mujahidin apabila ada misi jihad. Tapi Sultan Orhan ni apa yang dibuat adalah institusi ketenteraan tu, apa yang dibuat adalah pertama sekali dia telah menggajikan tentera lah. Dia telah menggajikan tentera, menjadikan tentera itu sebagai satu kerjaya yang bergaji. Maksudnya di samping mendapatkan ghanimah, dia macam menggajikan tentera sebagai satu sumber rezeki. Yang kedua adalah dia menubuhkan tentera mujahidin itu dengan membuat rekrutmen dengan membuat pelatihan tentera lah. Satu, latihan dari sudut ilmu agama. Yang kedua, melatih tentera dari sudut ketenteraan, kekuatan combat, kekuatan pelayaran, kekuatan perang gerila, kekuatan strategi perang. Sebab mereka ni sudah pun menjadi dia menjadi sebuah tentera di bawah satu kerajaan yang established. Dia bukanlah lagi sebuah kerajaan yang macam saya sebutkan tadi, satu kabilah ataupun satu kampung yang berperang apabila ada misi jihad. Tetapi dia establish sebuah kerajaan baharu, maka dia perlukan kepada penubuhan tentera lah. Dan tentera itu adalah tentera Janisari nama dia. Dan tentera itu dia ada satu panji bendera yang atas dia lambang bulan dengan bintang, bawah dia ada lambang pedang Zulfakar lah, pedang Rasulullah lah. So pedang tu adalah lambang tu adalah lambang yang dibuat ketika zaman Sultan Orhan. Dan lambang Turki Osmaniyah itulah yang dipakai oleh banyak kerajaan Islam selepas itu, termasuklah kerajaan Aceh ke kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu dan sebagainya. Lambang bulan dan lambang bintang. So itu adalah apa yang dilaksanakan oleh Sultan Orhan itu sendiri. Tiga perkara utama yang saya sebut, dia menakluk Gallipoli di sebelah barat dan membina institusi kerajaan di sebelah timur di Izmit dan menubuhkan tentera mujahidin yang kuatlah pada waktu itu. Okey. Ini adalah apa yang Sultan Orhan ini buat. Dia bertitik tolak daripada hadis yang saya sebutkan tadi. Okey. Apa pengajaran yang kita boleh buat, yang kita boleh dapat daripada kebijaksanaan Sultan Orhan yang pertama ini, iaitu anak kepada Sultan Osman. Saya sebutkan sekali lagi hadis tu, la tuftahanna al-Qustantiniyah ala yadi rajulin fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dhalikal jaish. Maksudnya kalau siapa yang faham bahasa Arab, la tuftahanna ni, kalau siapa yang faham bahasa Arab, dia adalah fa'il mudhari' dan dia ada dua haruf taukid lah kat situ. La dengan nun taukid. Nak kata Rasulullah menyebut hadis ni seolah-olah Rasulullah sudah melihat masa depan itu Konstantinopel ni confirm akan dibuka. Maksudnya fa'il mudhari' kat situ dia tambah dengan dua haruf taukid lah, huruf lam dengan huruf nun taukid. Dia akan dibuka oleh pemimpin yang baik dan tentera dia adalah tentera yang baik. Dan daripada situlah Sultan Orhan ni mendapat motivasi untuk meneruskan usaha membuka Konstantinopel. Apa pengajaran yang kita boleh buat? Pertama sekali adalah Islam ini daripada hadis ni, daripada hadis Rasulullah tu pun kita dah boleh faham bahawa kewajipan Islam ni adalah kewajipan untuk mempertahankan negara kita. Maksudnya kewajipan Islam ni adalah kewajipan untuk berjihad. Kewajipan berjihad itu sangat penting kerana umat Islam ni Islam ini akan berjaya ditegakkan apabila ada usaha-usaha jihad. Apabila ada usaha-usaha jihad membangunkan agama dan negara kita. So kalau tidak ada usaha-usaha jihad ini, maka siapa yang nak memimpin umat Islam lah pada waktu tu?
Dan agenda-agenda pembangunan negara ni seperti mana yang Sultan Orhan itu buat adalah dia membangunkan pendidikan, dia membangunkan masjid, dia membangunkan institusi pejabat kerajaan, dia membangunkan ekonomi yang kuat pada waktu itu, sehinggalah agama itu dia bukan semata-mata diamalkan dalam kehidupan, tetapi dia diamalkan dalam institusi. Itu adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah kita memahami strategi pengukuhan kuasa Islam. Pengukuhan kuasa Islam melalui pembangunan institusi dan penyebaran dakwah Islam. Maksudnya bila ada agenda, kita fahamlah strategi tu. Maksudnya strategi itu, strategi kita adalah strategi dakwah ni dia bukan semata-mata kita hendak membawa senjata untuk berhadapan dengan musuh sahaja. Tetapi sebenarnya adalah strategi pengukuhan Islam ni adalah dengan kita membina institusi pendidikan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham Islam itu, Islam ini dia bermula dengan individu, dia bermula dengan pembangunan keluarga, bagaimana Islam mengajar kita untuk mendidik keluarga kita, mendidik isteri kita, mendidik anak-anak kita, supaya keluarga kita ini boleh menjadi orang-orang yang benar-benar mengamalkan Islam dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Jadi Islam itu dia bukan semata-mata ibadah sahaja. Daripada hadis itu sendiri kita dah boleh faham bahawa Islam ini mengajar kita untuk menguatkan pendidikan, terutamanya kepada diri kita dan keluarga kita, termasuk dan seterusnya kepada masyarakat. Sekiranya inisiatif-inisiatif pendidikan dakwah ini tidak dimulakan dalam bumi kita ini, maka Islam itu memang tidak dapat ditegakkan lah. Maka Islam itu tidak dapat disebarkan kepada orang lain. Jadi apa yang kita belajar daripada Sultan Orhan ini, dia bukan semata-mata mengangkat senjata dan menakluk kawasan musuh sahaja. Tetapi apa yang dia buat adalah dia sebagai dalam konteks beliau sebagai pemimpin, beliau buat menggunakan kuasa yang dia ada untuk rakyat, kuasa yang dia ada untuk pembangunan bangsa. Jadi kalau kita nak faham sebagai seorang rakyat, sebagai seorang bangsa Melayu khususnya, sebagai umat Islam, kita perlu faham bahawa apa kapasiti dan inisiatif yang kita boleh buat supaya Islam ini boleh diamalkan oleh orang lain. Sebab tu penting amal makruf dan nahi munkar ni tuan-tuan. Amal makruf dan nahi munkar ni adalah satu kewajipan yang besar. Kita pun faham banyak hadis dan ayat Quran yang menyebut tentang kepentingan amal ma'ruf dan nahi munkar ini. Maksudnya kita buat amal ma'ruf itu mengajak masyarakat orang lain kepada kebaikan. Tetapi amal ma'ruf itu juga dia tidak lengkap apabila kita tidak melaksanakan nahi munkar. Kita perlu menghalang dengan segala bentuk kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Kalau kita seperti mana kita sensitif untuk melakukan kebaikan dan dakwah kepada orang lain, kita juga perlu sensitif dengan kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita. Jadi kisah Sultan Orhan ni, dia menunjukkan kita bahawa walaupun hadis Rasulullah itu sudah disebut selama 600 tahun pada zaman dia, tetapi beliau sangat-sangat sensitif tentang kemungkaran yang berlaku. Kemungkaran maksudnya adalah apabila tanah-tanah umat Islam, tanah-tanah ni dikuasai oleh Byzantine, oleh Rom, akan berlaku penindasan, akan berlaku kezaliman, akan berlaku kerosakan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita perlu rasa sensitif dengan kemungkaran tersebut. Wallahu alam. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi kepada siri yang ketiga. Siri yang ketiga ni pula adalah selepas era Sultan Orhan adalah era Sultan Murad. Era Sultan Murad ni adalah anak kepada Sultan Orhan. Apa yang Sultan Murad ni buat adalah dia akan menyambung usaha penaklukan Islam yang dibuat oleh ayahnya. Sultan Murad ni apa yang dia akan buat? Dia akan mulakan dakwah Islam di kawasan Rom kat sini. Kalau tuan-tuan nak tahu kawasan kat sini,
kat sini ada negara Bulgaria, ada kawasan Serbia, kat sini juga ada negara Greece. Kat sini jugalah kawasan Balkan lah pada waktu ini, sekarang inilah. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, kawasan-kawasan yang saya bulatkan sini masih lagi ada umat-umat Islam yang mana mereka ni masih lagi mengamalkan Islam, tetapi duduk di bawah pemerintahan orang bukan Islam lah. Tetapi wujudnya orang Islam di kawasan ini adalah jasa-jasa yang dibuat oleh Sultan-Sultan Uthmaniyah ketika dulu. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung dalam siri yang ketiga. Saya buka soalan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada apa-apa soalan, silakan. Kalau nak buka mikrofon boleh, nak tulis pun boleh. Tak ada Okey. Alhamdulillah, insya-Allah itu saja daripada saya. Insya-Allah boleh sebarkan kepada boleh sampaikan kepada yang tidak hadir. Insya-Allah recording nanti saya akan bagi dalam bentuk link YouTube untuk tuan-tuan tonton dan sebarkan. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung semula pada hari Selasa lah, pada pukul 8 malam. Boleh ajak ramai lagi yang lain, dan kalau untuk maklumat lanjut boleh hubungilah saudara Ibrahim Syarkawi untuk maklumat lanjut lah tentang kuliah ni. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.